Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung bicara kita tentang tafsir Ya ayyuhallazina amanu, dan kita sampai kepada Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183 184, iaitu seruan yang kelima, suruh kita orang-orang beriman berpuasa, dan kita sampai kepada huraian berkaitan dengan puasa dapat mencegah penyakit. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalam 'alal mab'uusi rahmatan lil alamin, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد بجهاده وسار على دربه ونهجه إلى يوم لا ريب فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات، اتقوا الله فقد فاز المتقون. بسم الله. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah USC 9 yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini dapat kita bertemu dalam kuliah subuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita minta pagi-pagi, 3 perkara. Nombor 1, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi kata baca tiap-tiap pagi. Nombor 1, kita minta ilmu yang bermanfaat. Ni kita duduk dalam majlis ilmu pagi-pagi buta, sebelum terbit matahari, selepas kita zikir, selepas kita doa, selepas kita baca Quran, kita duduk dalam majlis ilmu sebab kita nak dapat ilmu yang bermanfaat. Sebab Nabi kata pagi-pagi kena minta ilmu yang bermanfaat. Nombor 2, Nabi SAW minta rizqi yang baik, wa rizqan tayyiba, minta rezeki yang baik. Dia tak kata banyak,
Dia kata baik. Nabi minta supaya kita semua pakat minta rezeki yang tayyib. Makna tayyib makna baik. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Minta supaya amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan nombor satu, ilmu dulu. Ilmu yang bermanfaat inilah yang boleh menentukan rezeki baik ataupun tidak. Kalau tak ada ilmu yang bermanfaat, dia tak erti nak tapih mana yang baik, mana yang tak baik, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang halal. Dengan ilmu yang bermanfaat itulah seorang itu dapat membezakan antara syubhat, yang mana haram, yang mana halal. Lalu dia tolak syubhat, dia tolak haram, dia hanya ambil yang halal. Dan yang ketiga, amalan mutaqabbala itu pun dia berdasar kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu, amalannya tidak diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Lematan Zubat sebut. Ibn Ruslan kata, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. So maknanya, nak dapat amalan mutaqabbala, dia bergantung kepada ilman nafi'a. Dia bergantung kepada ilmu yang bermanfaat. Itu yang kata, dengan ilmu lah rezeki jadi baik. Dengan ilmu lah amalan jadi diterima. Tanpa ilmu, rezeki pun jadi campur aduk. Tanpa ilmu, amalan pun sia-sia. Sebab tu Nabi suruh minta yang pertama, dia suruh minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dapat jaga tuan, yang dapat menguntungkan tuan itu. Tuan yang berilmu tu, untung dia dengan berjaya, selamat dunia dan akhirat. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau takat ilmu saja tapi tak bermanfaat, bermakna ilmu tidak menyelamatkan tuan ilmu itu daripada kegagalan. Tak dapat menyelamatkan seorang itu daripada kemurkaan Allah Azza wa Jal. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung bicara kita tentang tafsir Ya ayyuhallazina amanu. Dan kita sampai kepada Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183 184, iaitu seruan yang kelima, suruh kita orang-orang beriman berpuasa. Dan kita sampai kepada huraian berkaitan dengan puasa dapat mencegah penyakit. Di antara fadilat puasa ialah dapat mencegah penyakit, membijakkan akal kita, mencahayakan hati nurani kita. Ini di antara hikmah ataupun kita kata fadilat puasa. Puasa merupakan cara mencegah penyakit. Dipanggil pasal pencegahan, prevention. Maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pencegahan itu lebih baik daripada merawat. Prevention is better than cure. Rasulullah bersabda
Di antara yang menunjukkan Rasulullah kata kurang makan ni dia boleh bagi kesihatan ialah Nabi ajak kita dengan sabdanya, cukuplah bagi anak-anak Adam suapan yang dapat meluruskan tulang punggungnya jika dia mesti melakukannya. Beberapa suap. 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, dan 1/3 lagi untuk nafas. Untuk bernafas. Perut kita bagi 3. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 lagi biar kosong untuk pernafasan. Nah. Jadi sebab itu Rasulullah SAW ada bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, nescaya sihatlah kamu. Puasalah kamu, nescaya sihatlah kamu. Inilah yang Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya. Luqmanul Hakim ni dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, tapi nama dia ada dalam Quran. Nama dia Luqman, digelar Al-Hakim sebab bijak. Dia pesan ke anak dia memang suka didik anak, dia suka nasihat anak. Sampaikan nasihat dia kepada anak dia tu dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah quote kata-kata dia dalam Al-Quran. Jika perut terisi penuh, kata Luqman, maka fikiran menjadi buntu, kecerdasan terhenti, jadi berat, jadi balok liat, orang Kedah kata, jadi liat nak bergerak, dan anggota tubuh akan malas menjalankan ibadah. Itu akibat daripada perut yang penuh. Dia jadi macam-macam masalah. Antaranya fikiran jadi buntu, malah nak fikir, malah nak menggerakkan fikiran. Yang kedua, malah nak bergerak badan. Dan yang ketiganya, dia kata malas untuk bergerak untuk beribadah kepada Allah. Jadi berat badan kita, nak beribadat pun susah. Sebab tu Hasan Al-Banna dalam doa dia minta supaya diberikan badan yang ringan, yang lembut untuk mentaati Allah. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, lembut kepala lutut nak lipat untuk sujud, lembut sendi-sendi kita untuk nak berdiri salat, rokok, sujud. Minta ke Allah. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, berikan kami ya Allah badan yang ringan. Hayyin makna ringan, layyin makna lembut. Lembut sendi-sendi, nampak solat senang ya. Kalau keras sendi tuan-tuan, dia nak sujud payah, nak lutut kita nak kepak payah, nak lagi kena gaut pula, Allah mak lagi susah nak lipat, sakit. Maka tuan-tuan, itu di antara doa. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a, minta hati yang khusyuk. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik,
minta badan yang ringan, yang lembut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ta'atik itu makna mentaatimu. Kami minta padamu ya Allah badan yang ringan, yang lembut untuk mentaatimu. Bukan untuk buat maksiat, tapi untuk mentaatimu. Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi, khalifah keempat, menantu Nabi, dia kata siapa yang banyak makan maka dia akan banyak tidur, dan siapa yang banyak tidur maka dia kehilangan banyak pahala, banyak kebaikan. Makna banyak amal soleh yang dia terlepas sebab banyak tidur. Itu Sayyidina Ali kata banyak makan bawa kepada banyak tidur. Banyak tidur bawa kepada rugi. Rugi pasal apa? Rugi kerana banyak pahala yang terlepas, yang tak dapat sebab kerana tidur. Imam Syafi'i berkata, siapa yang banyak makan, siapa rasa kenyang itu akan memberatkan badan, menghilangkan kecerdasan, menyebabkan mengantuk, dan menjadikan orang malas beribadah. Itu tiga. Terlampau kenyang, sengkak, kita kata. Bila dah sampai tahap sa'ah tu, dia sampai sengkak, menyebabkan Imam Syafi'i kata kecerdasan. Maknanya kurang cerdas otak kita, dan kurang cergas badan kita sebab dia mengantuk, dan menyebabkan malas untuk melakukan ibadah. Baca Quran pun dia mengantuk, dia kira nak tidur. Berzikir pun terlena, no? Sebab kerana terlampau kenyang. Bila terlampau kenyang, berat. Kita tengok ulang sawa, bila kenyang dia tak cergas, dia tak aktif. Dia biar orang nak buat apa kat dia pun dia tak apa nak melawan lah, no? Sebab berat. Ahnaf bin Qais pernah ditegur oleh orang lain sebagai berikut, kamu sudah tua, tidak berdaya, dan puasa itu menjadikan diri kamu bertambah lemah. Dia sudah lanjut usia, dia duk rajin puasa. Orang kata kepada dia, Ahnaf, puasa tu kan menyebabkan kamu bertambah lemah. Dahlah kamu sudah uzur, puasa lagi, bertambah uzur lah nanti. Ahnaf menjawab, sesungguhnya saya menyediakannya untuk perjalanan panjang. Dia kata, aku nak puasa juga untuk bekalanku di dalam musafir yang panjang, yakni selepas mati. Dia nak bawa pahala puasa untuk bekalan dia selepas mati. Itu jawapannya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih mudah dilakukan daripada sabar atas seksanya. Itu tujuan dia susah payah. Walaupun sudah lanjut usia mai, tapi duk nak puasa lagi. Sebab apa? Kekuatan semangat untuk nak selepas daripada siksaan azab Allah Azza wa Jal. Tu matlamat dia. Dia gagah juga, sabar menahan diri daripada makan minum di siang hari demi untuk terlepas azab daripada Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ini tuan-tuan. Dalam ilmu perubatan moden pun tuan-tuan, bahawa puasa itu dapat menjaga tubuh daripada penyakit dan boleh menjadi ubat dari berbagai jenis penyakit.
Bahkan boleh berhenti ubat kalau rajin puasa. Kami tuan-tuan, obesiti bila buat operation dia tak bagi makan juga, sama macam Nabi suruh. Dan dia suruh amal sunnah betul, makan sepertiga, saya makan sikit. Minum pun selang jauh sikit, tak boleh minum terus 30 minit, setengah jam baru minum. Liquid dengan solid food ni tak boleh campur, kena gap sikit. Tu Nabi ajak belakang dan diikuti oleh perubatan moden. Dan dia suruh buat macam hak Nabi kata tadi, 30, 1/3, 1/3, 1/3. Bagi makan beberapa suap, Nabi kata. Beberapa suap yang untuk meluruskan tulang belakang kita. Lepas pada buat ni tuan-tuan, 2 suap ya, tak boleh pi nasi. Dia berkecikkan perut sampai tak boleh makan banyak. Untuk apa? Untuk kesihatan. Kalau makan banyak, dia tak boleh jadi sihat. Semua naik. Gula naik, darah tinggi naik, semua naik. Tapi kalau kurang makan, turun. Gula turun, darah tinggi turun. Last sekali bila lagi turun, berat badan boleh turun, boleh berhenti segala ubat-ubatan, tak perlu makan ubat. Itu yang kata boleh menjadi ubat dari segala penyakit. Seorang Dr. Alexis Carcel, dia berjaya memenangi Nobel dalam bidang perubatan, anugerah Nobel dalam bidang perubatan. Dia berkata, pada dasarnya semua agama menyuruh manusia kepada kewajipan berpuasa. Betul tak tuan-tuan? Semua agama dia kata pada dasarnya suruh puasa. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maknanya Allah kata umat-umat terdahulu pun diwajibkan puasa juga. Dr. Alexis ni dia kata semua agama pada dasarnya menyuruh umat untuk berpuasa. Jika pada mulanya terjadi rasa lapar dan kadang-kala terjadi kekeringan pada urat saraf, lalu rasa seperti itu mengakibatkan tubuh menjadi lemas. Tubuh kita jadi tak selesa, lemah. Akan tetapi sebenarnya ada fenomena tersembunyi yang jauh lebih penting dari perkara itu, kerana gula dalam hati akan bergerak. Gula dalam hati kita, liver kita tu akan bergerak. Seiring dengan itu, lemak yang mengumpul di bawah kulit, protein yang terdapat dalam otot, sel-sel hati juga akan bergerak dan seluruh anggota tubuh akan mengorbankan unsur-unsur khusus untuk terus stabil bagi hati yang normal. Untuk kesihatan liver puasa ni. Sesungguhnya puasa dapat membersihkan dan menggantikan tubuh kita. Itu kata dia. Jadi tuan-tuan, puasa memiliki banyak manfaat yang tidak cukup jika kita disebutkan di sini, dia kata. Doktor ni cakap ketika dia dapat anugerah Nobel dalam bab perubatan, dia kata ada manfaat yang besar untuk sistem tubuh kita daripada puasa. Memang dia kata tubuh kita jadi tak selesa, jadi lemah bila puasa ni, dia lemah, tak larat dan sebagainya. Tapi dia baik untuk liver,
untuk hati kita, kerana dia akan bergerak mengeluarkan toksik-toksik dan juga membersihkan sistem hati kita, menggantikan susunan tubuh kita. Itu kata dia, seorang yang sampai tahap dapat anugerah Nobel, tuan-tuan, untuk masuk Islam pun orang yang bukan Islam, tapi dia puji syariat puasa. Alah tuan-tuan, puasa ni main daripada pencipta kita, yang mencipta sistem dalam badan kita, yang buat jantung, yang buat limpa, yang buat liver, yang buat semua buah pinggang dalam badan kita, semua dia yang buat. So dia tahulah apa dia yang baik untuk organ-organ kita tu. Maka dia suruh kita puasa siang hari, malam dia suruh buka. Lambat buka kurang pahala, suruh cepat buka, suruh lewat sahur. Semua untuk kebaikan kita, bukan untuk nak naya kita, bukan untuk nak zalim kita, bukan untuk nak bully kita. Oh, Allah Ta'ala nak bully kita, suruh kita puasa. Tak, Allah nak bagi kita sihat. Ni puasa nak mari dah tuan-tuan ni, tak lambat dah. Masjid-masjid surau pun kena susun program lah untuk bulan puasa. Nak tazkirah ke, nak apa ke, kena susun lah. Tidak lagi penuh ustaz-ustaz tak ada nak mari. Sebab apa? Ada tempat lain lah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tu dalam bab sihat fizikal, puasa dalam bentuk kesihatan jasmani. Kemudian puasa dalam bentuk jiwa kita pula, rohani kita, jiwa kita, nafsu kita tu. Puasa dalam mendidik nafsu dan mendidik generasi muda untuk berakhlak mulia. Bagaimana puasa mendidik nafsu kita dan mendidik anak muda untuk berakhlak mulia. Sebab tu Nabi kata orang-orang muda yang mampu berkahwin, kahwin. Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu kahwin, kahwin, Nabi kata. Wa in lam yastati' fa bis-shaum. Siapa yang tak mampu, Nabi kata, berpuasa. Fa inna lahu wija. Kerana puasa tu dapat menghalang daripada buat maksiat. Dan dalam hadis disambung lagi, fa innahu aghadda lil basari, dapat merendahkan pandangan kita. Puasa ni dia jadi nafsu kita jadi rendah, nak tengok yang syahwat pun jadi tak semangat. Dan wa uhsina lil faraji, itu bila berkahwin jaga mata dan dapat menghalang daripada buat maksiat. Puasa pula wijaun, dapat menghalang kita, memperisaikan kita daripada maksiat. Sebab tu Nabi anjurkan solusi kepada mereka yang belum mampu untuk berkahwin. Nabi suruh berpuasa, sebab puasa itu pelindung, perisai daripada syahwat. Itu untuk pendidikan untuk anak syabab, para remaja, para pemuda. Jadi inilah yang dikatakan sebagai formula Nabi SAW. Ada seorang kawan ustaz, dia isteri meninggal, tak kahwin lagi, lama dah, 10 tahun dah. Tanya dia macam mana cara menahan diri. Dia kata, saya puasa ustaz ikut ahad Nabi kata, Senin Khamis. Lagu tu nak jaga, dia kata. Kalau tak puasa ustaz tak boleh, dia kata. Dengan puasa tiap-tiap minggu dia tak pernah slack, tak pernah tinggal. Senin Khamis. Sejak daripada isteri dia meninggal sampailah tak tinggal Senin Khamis. Untuk apa? Dia kata untuk perisai, sebagai niat
untuk perisai dan sebagai pelindung daripada kedahsyatan syahwat, daripada kegilaan syahwat. Itu cara Nabi ajak. Telah banyak perbahasan tentang prinsip pendidikan dapat menjamin generasi muda terpelihara dari keburukan tradisi yang didominasi oleh kekuatan syahwat dan permusuhan. Puasalah sebagai alternatif sebagaimana yang disarankan Rasulullah SAW kepada seluruh generasi muda yang tidak mampu untuk berkahwin. Puasa juga merupakan kegiatan alternatif untuk menghindarkan diri daripada perbuatan yang terlarang. Puasa sebagai kegiatan alternatif yang mengandungi rasa lapar dan derita juga dapat menjadi pembimbing semangat generasi muda. Adapun nilai moral yang terdapat dalam puasa juga dapat membantu generasi muda untuk sentiasa konsisten dan berakhlak mulia. Bila dia dilatih dengan puasa, tuan-tuan, anak-anak muda dilatih dengan puasa, dia akan membina akhlak mulia, lebih penyayang, pengasih, lebih lembut hatinya untuk menerima nasihat, tidak liar, tidak sangat buas nafsunya, kerana itu kesan-kesan daripada puasa. Apabila generasi muda mampu menguasai syahwat jiwa dengan kesabaran, maka dia telah menang dan dia selamat dari keburukan yang sentiasa menantinya, sehingga dapat menjadi generasi muda yang memiliki harapan, pemuda harapan negara. Generasi muda yang dapat mengaplikasikan nilai moral puasa dalam kehidupannya berarti dia dapat mengalahkan musuhnya, selamat dari pengaruh buruk teman-temannya. Dia berjaya menjadikan diri dan peribadinya mulia, sifatnya terhormat, otaknya cerdas, serta memiliki cita-cita yang tinggi. Ustaz sebut dulu Mahatma Gandhi, Presiden India dulu, Perdana Menteri India, dia banyak puasa minum susu saja. Puasa cara dia. Orang tanya dia pasal apa? Nak bagi cerdik lawan dengan penjajah. Nak lawan dengan penjajah. Dia kata kena cerdik lebih pada penjajah. Maka dia pun puasa banyak. Cerdik. Jadi bijak, dia kata. Bila rajin lapak ni jadi kita bijak. Cerdas. Otak. Payah orang nak tipu. Ni budak-budak kalau boleh puasa, mereka akan jadi lebih pada orang lain. Mereka dapat menjadi pemuda harapan negara. Mereka akan pemuda yang cerdas otaknya, cergas fizikalnya, dan mereka akan jadi pemuda-pemuda yang memiliki cita-cita yang tinggi, azam yang kuat. Inilah kesan pendidikan dalam agama kita, menyuruh untuk kita berpuasa. Bulan Ramadan yang kita bakal masuk, di antara rahmat Allah SWT kepada hambanya, Allah hantar kepada kita Ramadan sebagai bulan ketaatan, musim beribadah. Dia mengutamakan bulan lain, bulan Ramadan, daripada bulan-bulan yang lain. Ramadan yang kita nak sambut nanti, tuan-tuan, dia istimewa kerana turunnya Quran, kitab langit. Turunnya Suhuf Ibrahim pun bulan Ramadan. Kemudian turun Taurat pada Nabi Musa AS pun pada bulan Ramadan. Juga 13 Ramadan dikatakan turun Injil kepada Nabi Isa. Pada bulan ini juga turunnya Quran pada Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad, semua turun pada bulan Ramadan. Sebab tu Allah kata
Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Bukan saja bulan Ramadan turunnya Al-Quran, tapi rupanya turun juga kitab-kitab samawi yang lain juga pada bulan Ramadan. Ni didedahkan dalam kitab kita ni. Dia kata suhuf yang turun kat Nabi Ibrahim pun bulan Ramadan. Kalau kita baca suhufi Ibrahim wa Musa, surah Al-A'la, surah Sabihis, ujung ayat sekali. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa, turun pada Nabi Musa, pada Nabi Ibrahim pun pada bulan Ramadan. Inilah dia keistimewaan bulan Ramadan dari dulu lagi. Dia menjadi penghulu bulan, bukan sekadar dalam Ramadan Nabi kita Muhammad saja, tapi Ramadan zaman berzaman. Sejak Nabi Ibrahim sudah dia menjadi penghulu sekian bulan, kerana Ramadan ini bulan diturunkan kitab-kitab dari langit. Ibnu Jauzi menyebutkan bahawa keutamaan bulan Ramadan seperti berikut. Kalau bulan-bulan yang lain adalah seperti anak-anak Nabi Yaqub. Kan anak Nabi Yaqub ada 12. Maka dia kata Ramadan ini jika dibandingkan dengan bulan-bulan lain adalah seperti Yusuf. Ramadan tu Yusuf. Manakala bulan-bulan yang lain tu anak-anak Nabi Yaqub yang lain. Jadi Ramadan ni macam Nabi Yusuf. Selain Yusuf, anak yang disayangi Nabi Yaqub, maka bulan Ramadan juga bulan yang paling dicintai oleh Allah, pemerintah alam semesta. Jika Yusuf memiliki bijak dan pemaaf terhadap apa yang dilakukan saudaranya, ketika dia berkata, qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditemplak atau disalahkan tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur dulu. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu, dan dialah juga yang maha pengasih dari sekalian yang mengasihi. Tu Nabi Yusuf, dia tak balas dendam kat abang-abang dia. Begitu juga Ramadan. Di dalamnya terdapat belas kasihan, berkat, nikmat dan kebaikan, pembebasan daripada api neraka, keampunan dari Raja Maha Perkasa atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan di bulan-bulan lain. Nampak? Ramadan ni pun macam Nabi Yusuf, dia memaafkan salah-salah kita di sebelah bulan yang lain. Sebab tu dikatakan Ramadan ni dia macam penawar. Setahun tu racun, sebulan Ramadan tu macam penawar dalam semua segi. Penawar dosa, penawar penyakit dan sebagainya. Saudara-saudara Yusuf bergantung kepadanya dalam kekacauan dan menghapuskan penderitaan. Setelah mereka meletakkan diri sebagai melakukan kesalahan dan pencerobohan, maka Yusuf pun memperbaiki kedudukan dan keadaan mereka, memenuhi harapan mereka, memberikan makanan ketika mereka lapar dan mengizinkan mereka untuk kembali. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Yusuf berkata kepada para pelayannya, وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan selepas itu Yusuf berkata kepada orang suruhannya, masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan barang di kenderaan mereka, supaya mereka mengetahui kelak ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, supaya mereka datang lagi ke negeri ini. Dengan demikian seorang dapat melenyapkan kecacatan 11 orang. Begitu juga Ramadan, satu dia dapat menghapuskan kecacatan dalam 11 bulan. Makna dia datang
menyucikan, menawarkan kecacatan yang berlaku sebelah bulan. Dalam setiap amal kita ada kecacatan, ada kekurangan, ada kealpaan dalam kita mentaati Tuhan. Maka Ramadan datang untuk membaiki, menebus semua itu. Jadilah kita kembali sempurna. Dinamakan bulan Ramadan kerana dia menghapuskan segala dosa. Bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Quran, bulan kebaikan, bulan penuh keredaan, bulan keampunan, bulan dibukanya pintu-pintu syurga, bulan syaitan dirantai, bulan aman dan jaminan, bulan penuh pelita yang gemerlap, bulan yang di dalamnya Jibril menurunkan rahmat, bulan bagi siapa saja yang taat kepada Tuhan, membaca ayat suci Al-Quran dan mengikuti sunnah. Pada ketika itu Allah mengampunkan dosa dan kesalahan telah lalu. Ini tuan-tuan kelebihan bulan Ramadan. Sesiapa yang derhaka kepada Allah, menentang Al-Quran dan sunnah, melakukan perbuatan keji dan tidak menghormati bulan yang diagungkan Allah, maka dia akan dimurkai dan dilaknati di waktu pagi, di waktu siang dan malam. Siapa tak hormat bulan Ramadan, kesucian bulan Ramadan, dia terus melakukan maksiat, dia dilaknat Allah siang dan malam. Maka pesanan dia kepada kita, bila sambut Ramadan, kita sampai bulan Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Bila kita dah sampai Ramadan, perbanyakkanlah amalan. Jangan lalui siang hari pada bulan Ramadan dengan ungkapan yang buruk. Jangan cakap yang buruk di siang hari. Jangan lengah menunaikan salat malam pada bulan Ramadan. Jangan berbuka dengan hasil yang haram, income yang haram. Janganlah berpuasa dengan satu anggota tubuh saja, melalaikan anggota tubuh yang lain dalam maksiat dan dosa. Dia suruh puasa semua anggota. Maka tuan-tuan, waspada wahai orang yang terperdaya, sehingga bila anda menunda taubat, sehingga bila anda akan memikul dosa, maka tuan-tuan jadikan Ramadan sebagai bulan untuk kita muhasabah, meminta ampun kepada sekalian dosa-dosa kita yang kita lakukan. Jadi habislah tajuk ini. Dia tutup dengan doa, wahai Tuhanku, ampunlah kekurangan kami dalam melakukan ketaatan kepadamu dan kurang bersyukur kepadamu. Ampunlah dosa kita yang kurang taat, dosa kita yang kurang syukur. Kekalkanlah kami dalam jalan yang dapat mendekatkan diri kepadamu. Limpahkan kepada kami cahaya yang dapat kami jadikan petunjuk. Berikanlah kemudahan kepada kami, sebagaimana Engkau memberikan kemudahan kepada mereka yang Engkau cintai. Sedarkanlah kami dari kealpaan kami, lindungilah kami di dunia dan akhirat. Himpunkanlah kami dalam golongan hamba-hambamu yang saleh dan para nabi pada hari kiamat nanti. Ampunilah dosa kami dan dosa seluruh umat Islam, wahai Tuhan semesta alam. Maka tuan-tuan, habis tajuk tu, mudah-mudahan beri manfaat kepada kita. Nanti kita masuk pula seruan yang ke-6, iaitu jangan ikut jejak langkah syaitan. Masuklah dalam Islam seluruhnya, jangan masuk sikit, separuh saja, tinggal separuh yang lain. Itu dalam seruan yang ke-6. InsyaAllah kita akan muzakarah dalam bulan depan, insya-Allah, pertemuan kita di bulan depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzu bika min haula'il arba' wa sallallahu wasallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.